Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sabah Memilih bersama saya Najib Arif, dan seperti biasa kita melihat kepada keadaan semasa pertembungan dan juga suhu politik di Sabah ini pada menjelang pilihan raya negeri nanti, dan juga kita sudah pasti membawakan cerita-cerita rakyat. Kita mendengar keluh kesah mereka dan bagaimanakah cabaran mereka yang dihadapi pada ketika ini, dan bagaimana wadah ini dan juga aspirasi ini diangkat oleh ahli-ahli politik yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri pada kali ini. Kami menghantar beberapa orang wakil Astro Awani di sekitar Sabah, dan pada kali ini saya nak bersama dengan editor Astro Awani iaitu Hasim Hassan yang berada di Sabah pada ketika ini. Assalamualaikum Hasim, terima kasih bersama kami pada jam ini. Hasim, pertama sekali, hari ini Hasim ada merangkumkan beberapa berita berkaitan dengan sudah pasti cerita rakyat. Ini penting untuk kita angkat suara mereka, dan pada masa yang sama juga Ketua Menteri Sabah yang semasa ini iaitu Datuk Seri Shafie Apdal ada juga ceritanya hari ini berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan dan juga dinaik taraf tentang sesuatu projek. Kalau boleh Hasim ceritakan terlebih dahulu apa yang diperkatakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal pada hari ini. Hasim. Baiklah, terima kasih Najib di Bukit Kewangan. Yang pastinya sekarang saya berada di Keningau, Sabah. Saya baru pulang daripada Kota Marudu, seterusnya saya ke Tenom semalam, dan pada tengah hari tadi saya singgah ke Keningau ini pastinya untuk terus membawakan suara-suara rakyat di akar umbi ini, Najib, menjelang PRN Sabah yang akan berlangsung pada 26 September ini. Tapi sebelum itu, kedatangan saya di Keningau ini juga bersempena dengan lawatan kerja Ketua Menteri Sabah Kerajaan Sementara Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal ke daerah Keningau, yang mana beliau ada tiga acara penting, iaitu sesi Town Hall bersama Mahkamah Anak Negeri peringkat pedalaman Sabah, sesi dialog bersama NGO peringkat pedalaman Sabah, dan pelancaran jentera pilihan raya negeri Parti Warisan peringkat bahagian Keningau. Dan apa yang pasti, Najib, ketiga-tiga acara itu atau majlis itu akan diadakan di Dewan Masyarakat Keningau. Dan ingin saya bawakan sedikit ketika sesi Town Hall bersama Mahkamah Anak Negeri peringkat pedalaman Sabah ini, yang mana Kerajaan Negeri Sabah di bawah kepimpinan Shafie berkata Mahkamah Anak Negeri akan dinaik taraf dan dibangunkan di setiap daerah bagi memudahkan urusan rakyat berbilang etnik di negeri ini. Dan beliau berkata inisiatif pembangunan tersebut telah dimasukkan dalam Pelan Rancangan Malaysia ke-12 dan akan terus dilaksanakan perwujudannya selepas ini. Apa yang pasti, Najib, Mahkamah Anak Negeri ini adalah penting kerana kita tahu Sabah ada kepelbagaian etnik dan kaum yang ada di negeri ini. Yang pasti ada lebih daripada 30 etnik yang ada di sini, yang pastinya setiap etnik itu ada nilai-nilai dan adat resam adat resam mereka tersendiri. Ya, Najib. Dan juga saya dipercayakan Hasim hari ini bukan sahaja melihat kepada laporan yang dikumpulkan oleh rakan pasukan yang lain yang berada di serata Sabah, tapi juga melihat kepada penduduk kampung yang saya dipercayai, kampung Sungai Maganda, yang ada cerita kesengsaraan mereka yang dibawakan. Apa ceritanya, Hasim? Ya, Najib, bila saya berkunjung ke daerah Kota Marudu baru-baru ini, saya ada meninjau sebuah kampung yang dikenali sebagai Sonsogon Sungai Magandai, atau lebih dikenali dalam kalangan penduduk tempatan sebagai Sonsogon Magandai, yang mana jajaran aspek infrastruktur itu, terutamanya jajaran jalan raya, bekalan elektrik dan jaringan internet, tiada di kampung mereka. Dan apa yang pasti, yang lebih utama adalah mengenai jalan raya. Masih lagi jajaran jalan itu menggunakan batu kerikil atau gravel dan juga tanah merah, dan ada kalanya jalan-jalan itu sukar dilalui oleh kenderaan biasa kecuali kenderaan pacuan 4 roda. Apa yang itu merupakan antara keluhan mereka. Setelah sekian lama mereka tinggal di kampung itu, setelah puluhan tahun mereka tinggal, infrastruktur itu masih lagi tidak
dinaik taraf atau tidak dibina. Ini yang keluhan yang mereka rasakan. Mereka merayu untuk semua, bukan saja semua, maknanya mereka merayu agar ada satu tindakan drastik dapat dilakukan bagi memastikan urusan mereka itu dapat berjalan dengan lancar dengan adanya jalan yang betul-betul yang bagus sebagai akses mereka keluar dan masuk ke pekan berdekatan iaitu Pekan Tandik dan Pekan Kota Marudu. Kalau boleh kita dengarkan sedikit apa kata penduduk di kawasan itu. Sampai sekarang belum lagi ada. Yang dibina dari Kampung Tandik ke SK Maganda ini. Lebih kurang sejauh 57 km. Yang paling mendesak sekarang ada sejauh 8 km. Yang dari Jalan AFC masuk ke SK Maganda yang begitu teruk tuh jalan. Jadi dengan harapan kami penduduk Kampung Magandai ini, kerajaan mencari inisiatif untuk membina jalan dengan cepat mungkin. Karena itu jalan sangat penting. Karena dari jalan raya itu adalah sumber kehidupan kami. Itu adalah pembangunan yang lebih penting. Saya bermula daripada Pekan Kota Marudu jam 8 pagi tadi. Dan saya sampai di sini Sungai Magandai pada jam 11.48. Bermakna ada 3 jam, bukan begitu, 4 jam. Sedangkan kalaulah jalan ini diambil perhatian dari pihak yang berkenaan, saya rasa tidak sampai begitu lama, makan masa yang begitu lama untuk sampai di sinilah. Memang pada dalam perjalanan sama ada naik motor atau naik kendaraan seperti kereta, kadang-kadang banyak kalangan lah, terutama kalau naik motor terpaksa kita surung-surung lagi. Kadang-kadang kalau musim hujan lagi itu kita bermalam pernah juga saya bermalam di tengah hutan untuk sampai ke Pekan Kota Marudu. Baiklah Najib, itu mungkin cerita Malakal yang ada beliau nyatakan, ada yang dia nyatakan bahawa kadangkala perjalanan yang beliau lalui daripada Pekan Kota Marudu itu menuju ke kampungnya di Sungai Maganda itu memakan masa lebih daripada 3 jam lebih. Dan ada kalanya beliau terpaksa berhenti di tengah hutan tidur sebab terkandas akibat keadaan jalan yang sangat-sangat teruk. Dan mungkin ini mungkin perkara yang perlunya kita berambil perhatian untuk memastikan mereka di kampung Sungai Maganda itu pun terus mendapat pembelaan dan tidak terpinggir, Najib. Baik, Hasim, saya melihat kepada cerita rakyat ini adalah sesuatu yang kita boleh tanyakan kepada pakar kita kerana ini bukan baru. Seperti yang Hasim sebutkan tadi, sudah lama masalah ini berlaku. Dan juga ini yang akan disuarakan kepada mungkin pemimpin yang akan dipilih oleh mereka juga nanti kan. Dan juga dari segi Hasim juga saya percayai ada juga pergi ke kampung Sungai Magandai juga tadi. Ada cerita tentang harapan yang disuarakan oleh penduduk berkaitan dengan apa yang mereka mahukan ahli-ahli politik ataupun wakil rakyat yang bakal dilantik nanti kan? Baik, Najib, saya ada bertemu dengan seorang anak muda yang terpaksa pulang ke kampung selepas syarikatnya terpaksa menutup operasi atau mengurangkan operasi ekoran daripada MCO. Dan melihat kepada perkara itu, anak muda, gadis muda berusia 25 tahun ini cukup optimis, mempunyai harapan yang cukup besar agar pihak berwajib terutamanya kerajaan dapat membantu mereka keluar daripada masalah ini. Pastinya kata Nurzeti Solboy ini atau lebih dikenali sebagai Yong ini, beliau cukup mesra. Dia cukup mesra, sangat interpersonal skill tu ada, boleh bercakap dengan baik. Tetapi dia kata beliau ada mengadu yang mengatakan rakan-rakannya yang lain seusia dengannya terpaksa keluar daripada kampung itu untuk meneruskan kehidupan dan rakan-rakannya itu sukar untuk balik kerana masalah infrastruktur ini, memandangkan pendapatan pun tidaklah terlalu besar walaupun bekerja di luar daripada kampung. Selain itu masalah daripada masalah jalan itu juga yang tidak teratur dan juga sangat daif itu, kadang-kadang mereka boleh stranded atau terperangkap di kampung itu walaupun besoknya kena pergi bekerja. Itulah antara keluhan daripada anak-anak muda yang saya temui di sana, dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang Nurzeti Solboy ini katakan dan harapan beliau.
As a youth yang sudah berada di sini selama 25 tahun, harapan saya mewakili kawan-kawan yang lain, harapan kami sangat besar yaitu untuk jalan kami dibaiki. Kalaupun tidak dapat diaspalkan, tolonglah. Kami sangat berharap jalan kami dibaiki dengan segera sebab ramai anak-anak muda yang balik, ramai anak-anak muda yang keluar untuk mencari pekerjaan dan tidak mampu balik ke kampung sebab keadaan jalan raya yang sangat susah. Sebab itu, bila kami sadar, kami perlukan jalan raya, kami tahu bahwa kami lebih senang untuk mencari pekerjaan di luar atau menyambung persekolahan di luar. Baiklah Najib, semua keluhan dan derita masyarakat penduduk di Sungai Magana Indu akan kita bawakan dalam buletin Awani 7.45 pada malam ini dan kita harap ada satu jalan penyelesaian tuntas atau segera yang dapat membantu masyarakat di kawasan itu. Ya, Najib. Baik, terima kasih Hasim atas laporan tersebut. Kita membawakan cerita rakyat ini penting. Suara-suara ini kita bawa angkat dan juga kita bawakan supaya realiti sebenar itu dimainkan dan juga diperbincangkan, diperdebatkan semasa kempen pilihan raya negeri pada kali ini. Amat penting sekali untuk ini disuarakan kerana inilah peluang mereka menyatakan apa rasa mereka dan kemahuan mereka yang harus didengar oleh ahli-ahli politik yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita ingin melihat kepada percaturan politik di Sabah ini, bagaimanakah sekiranya wujud satu pasukan yang bertanding dan menang dan menjadi kingmaker untuk membentuk kerajaan negeri, bagaimana ini akan menjadi satu cabaran untuk pilihan raya negeri pada kali ini. Semuanya selepas ini. Okey, Parti Progresif Kinabalu Bersatu atau APKO amat sinonim dalam kalangan suku kaum Kadazan Dusun Murut di pantai barat Sabah, dan parti yang diasaskan sekitar tahun 1964 itu memberi fokus kepada suku kaum tertentu pada ketika itu, dan jika sebelum ini parti tersebut dikenali sebagai parti iaitu Parti Pasok Momogun Bersatu, dan kini selepas penjeramaan semula dan juga membuka keahlian kepada semua kaum, APKO dilihat mempunyai kekuatan tersendiri memandangkan sudah bertapak lama di persada politik negara. Bahagian APKO Parlimen Lahad Datu, Datuk Basari Sarkun menyatakan bahawa APKO juga mempunyai kekuatan tersendiri di kawasan bukan majoriti suku kaum Kadazan Dusun Murut di pantai timur Sabah, iaitu di Lahad Datu, Tawau, Sandakan dan Sempurna. Saya yakin dengan kerjasama yang ada, kalau APKO dibagi peluang, kalau APKO dibagi peluang, saya tidak melihat masalah untuk APKO menyumbangkan kerusi di Pantai Timur untuk kawasan-kawasan tertentu. Umpamanya macam di Segama ini, boleh dikatakan Dun Baru ini lebih kepada campuran. Kawasan campuran, dan kawasan campuran ini kita melihat kekuatan APKO. Basari juga tidak menolak sebarang kemungkinan selepas pilihan raya negeri Sabah kali ini terdapat perubahan hala tuju parti APKO, kerana bagi beliau segala usaha dan kecenderungan parti itu adalah berdasarkan kepada suara dan kehendak ahli-ahli parti sebagaimana sebelum ini, di mana APKO menjalin kerjasama dengan parti warisan untuk membentuk kerajaan negeri. Kalau dibagi peluang, saya fikir tidak ada masalah untuk APKO bertanding dan memenangi kawasan. Tentu sekalilah tidaklah semua kawasan di Pantai Timur ini, tetapi kawasan-kawasan yang tertentu APKO punya kekuatan. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat masa-masa yang lalu, kekuatan APKO itu walaupun tidak dilihat secara jelas, tetapi banyak membantu kemenangan calon-calon yang sebelum ini bertanding atas parti-parti di dalam komponen yang sebelum ini.
Setakat ini, seramai 8,219 ahli APCO berdaftar bagi kawasan Parlimen Lahad Datu dan ujar Basari ia petanda jelas bahawa APCO adalah satu entiti yang akan memberi saingan besar dalam PRN kali ini. Okey, seterusnya saya nak bersama dengan pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA kampus Sabah iaitu Tony Paridi Bagang yang bersedia pada ketika ini. Terima kasih Tony kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, saya melihat kepada laporan ini laporan yang disediakan oleh Astro Awani semalam. Kita menemubual penganalisis politik Asia Tenggara yang mengatakan bahawa sekiranya Barisan Nasional ini andaian sekiranya Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri pada kali ini dan juga berlaku pertembungan dalam pemilihan siapa menjadi ketua menteri, apa yang disifatkan oleh beliau ini, beliau melihat Datuk Jeffrey Ketingan bakal menjadi kingmaker dalam membuat keputusan pada ketika ini. Ini gambaran yang lebih luas kita melihat kepada bagaimana dari segi kepimpinan ataupun ahli yang mungkin mewakili satu kaum iaitu KDM Kadazan Dusun Namburut ini boleh menjadi kingmaker dalam pembentukan kerajaan negeri. Bagaimana untuk kita melihat sejauh mana KDM ini akan menjadi penentu pada pilihan raya negeri pada kali ini? Ya, terima kasih Cik Ashraf ya. Saya melihat pada PRN pada kali ini mungkin agak sangat sengit ya, ianya tidak sama seperti apa yang berlaku pada PRN 14. Kalau kita lihat dahulunya pola pengundian Kadazan Dusun ya, lebih cenderung lebih menyokong kepada Barisan Nasional pada ketika itu, pilihan raya ke-14. Tetapi pada kali ini dengan berlakunya beberapa alignment, beberapa insiden-insiden ya, saya fikir akan berlakunya pertembungan di antara parti-parti yang dahulunya menjadi lawan kini menjadi keangkatan. Jadi saya tidak pasti sama ada ianya akan KDM ini akan kekal menjadi penentu untuk pilihan kali ini, tetapi saya melihat ianya akan menjadi satu cobaan kepada pola pengundian mereka. Adakah mereka akan memilih terus seperti apa yang mereka lakukan pada pilihan raya yang lepas. Ya. Adakah kita melihat kepada Datuk Jeffrey Ketingan ini akan menjadi satu individu ataupun sosok tubuh yang berwibawa dan juga yang mampu menangani krisis calon ketua menteri sekiranya Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri pada kali ini dan sekiranya berlaku mungkin perebutan jawatan itu? Dengan jika Barisan Nasional dan sekutunya menang dalam pilihan raya kali ini, akan berlakunya lah isu yang diketengahkan, yaitu siapakah bakal ketua menteri. Dan jika yang ada yang mengatakan bahwa Jeffrey Ketingan ini sebagai salah seorang yang mampu untuk mengatasi kemulut tersebut, saya pikir ini sesuatu yang masih boleh didebatkan ya, kerana jika kita melihat daripada sejarah politiknya amat sukar untuk seseorang yang boleh dikatakan yang baru muncul dalam arena politik Sabah, walaupun beliau adalah seorang yang sangat signifikan dalam politik KDM, tetapi dengan kedudukan beliau, kursi yang ada dan parti beliau, saya pikir amat mencabar bagi sukar untuk beliau untuk dijadikan sebagai satu penyelesai kepada kemelut siapakah yang bakal menjadi ketua menteri. Namun demikian, sekiranya ianya berlaku, sebab dalam politik macam-macam boleh berlaku, mungkin boleh juga dispekulasikan bahawa dia mungkin boleh dilantik mungkin sebagai ketua menteri interim. Yang itu kita tidak pasti, sebab ianya sangat fluid pada ketika ini. Jadi kemungkinan itu akan boleh berlaku. Ya. Apakah dia mungkin Tony kalau berkongsikan sentimen di kalangan penduduk Kadazan Dusun ini sendiri, kerana mereka ini mempunyai corak pengundian yang amat penting sekali dalam pilihan raya negeri Sabah. Apa isu mereka yang mereka hadapi pada ketika ini? Apa sentimen mereka pada kali ini dan apakah perbezaan sentimen ini berbanding dengan pilihan raya pada sebelum ini? Okey, kalau kita melihat pada sentimen rakyat Sabah khususnya dalam kalangan Kadazan Dusun ya, pastinya isu-isu yang lokal ini menjadi satu yang sangat dekat di hati. Umpamanya apabila kita bercakap tentang isu pendatang tanpa izin, ya, isu dokumen, isu berkaitan dengan kedudukan Sabah, ini yang amat dekat di hati mereka. Ya. Jadi isu lokal saya pasti akan menjadi satu isu yang
sangat penting. Namun demikian tidak isu seperti isu ekonomi itu akan menjadi juga salah satu faktor yang sangat penting ya, yang tidak boleh diperlekehkan, karena isu bread seperti ekonomi, seperti bread and butter, isu sosioekonomi, peluang pekerjaan ini juga akan turut mempengaruhi pola pengundian Kadazan Dusun, apatah lagi dengan pandemik COVID yang berlaku dan sedang berlaku pada ketika ini. Jadi isu ini akan bercampur aduk dan akan memberi satu kesan kepada pola pengundian mereka yang akan berlaku pada hari ini akan datang, yang tak lama lagi. Adakah kita boleh membaca sentimen di kalangan Kadazan Dusun pada ketika ini berdasarkan dengan pilihan raya kecil sebelum ini seperti di Kimanis dan sebagainya? Adakah sudah kita boleh bacakan ke mana arah tuju corak pengundian mereka pada kali ini? Mungkin pada ketika ini masih terlalu awal untuk kita mengatakan mereka ini akan pro kepada parti ini ataupun pro kepada parti yang ini. Tapi apa yang kita dapat lihat adalah isu-isu yang dekat dengan hati mereka itu sangat sesuatu yang mempengaruhi mereka sangat ya, yaitu isu yang seperti saya katakan tadi. Dan jika kita melihat pada pilihan raya kali ini akan berlakunya pertembungan persaingan di antara parti-parti, contohnya parti PDS, parti PDRS yang berlandaskan etnisiti ya, Kadazan Dusun yang kuat di kawasan Kadazan Dusun ini, maka jika mereka tidak dapat berkompromi dari segi kerusi ya, pengajian kerusi, ianya akan memberi satu senario yang agak berbeza dari segi pola pengundian mereka. Jadi meskipun belum ada kata putus daripada parti-parti yang bertanding dari segi pengajian kerusi tersebut, namun ianya akan menjadi satu faktor yang penting yang akan menjadi pertimbangan pada para pengundi KDM pada PRN kali ini. Bagaimana untuk kita melihat, kerana sebelum ini apabila kami berbincangkan tentang apa yang dimahukan penduduk Sabah ini bagi penduduk Kadazan Dusun ini, adakah kepentingan mereka? Kita ada dua perkara. Kita melihat kepada adakah mereka memilih wakil rakyat ataupun parti politik yang selari dengan kepimpinan pusat, ataupun mereka lebih menumpukan kepada permasalahan mereka, sentimen mereka, dan juga memilih parti-parti lokal. Adakah ini apa pilihan mereka sebenarnya kalau kita berbaca? Kalau kita melihat pada pilihan raya yang lepasnya, PRU 14, dari segi pola pengundian mereka lebih mengundi mereka lebih mengundi disebabkan oleh faktor pembangunan, ya, itu pembangunan, dan kita juga tidak rule out itu faktor penaungan yang berlaku. Maka dengan kombinasi kedua pembangunan dan penanganan ini, mereka jelas dari segi pattern pengundian pada PRU 14, mereka pro kepada Barisan Nasional yang telah banyak memberi kelebihan, banyak memberi pembangunan. Namun demikian, dalam tempo yang singkat di bawah kerajaan warisan, perkara ini mungkin akan dilihat semula dan sudah pasti perbandingan ini akan dibuat. Dan dalam masa yang sama juga mereka juga akan melihat dari segi hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, kerana bila kita berkata tentang pembangunan, sudah pasti kerajaan di peringkat nasional juga memainkan peranan penting dalam aspek pembangunan negeri dan negara umumnya. Ya. Okey, secara keseluruhannya, bagaimana untuk kita membaca corak kempen ahli politik yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri pada kali ini? Akan tertumpu kepada isu-isu rakyat, kalau di Kadazan Dusun itu isu-isu mereka, ataupun sebaliknya melihat kepada, ialah kita tahu pilihan raya negeri ini diasaskan ataupun berlaku disebabkan oleh pertembungan politik. Bagaimana untuk kita membaca kempen ahli politik ini? Akan tertumpu kepada isu rakyat atau bagaimana? Saya pasti isu rakyat akan diketengahkan. Khususnya dalam konteks ekonomi, dalam konteks isu-isu yang berkaitan dengan cara hidup. Tapi dalam masa yang sama, isu-isu yang sering menjadi modal politik daripada pilihan-pilihan raya lepas, yaitu seperti isu pendatang tanpa izin, isu governance juga akan menjadi salah satu isu-isu yang hangat diperkatakan. Maka di sinilah akan menguji
kedua-dua kepada pihak-pihak yang bertanding nanti, bagaimana mereka mampu untuk mengatasi, untuk menarik kepercayaan pengundi-pengundi keadaan dusun khususnya. Baik, terima kasih Tony Paridi Bagang yang membincangkan tentang keadaan ataupun corak pengundian khususnya untuk kawasan Dusun Murud ini. Penting mereka akan membentuk dan juga mencorak bagaimana pengundian mereka dan juga pemilihan untuk pilihan raya negeri pada kali ini. Terima kasih Tony yang merupakan pensyarah kanan Universiti Teknologi Mara kampus Sabah. Semua ini akan kami rangkumkan akan ada di laman web kami astroawani.com dan sudah pasti setiap hari menjelang kepada pilihan raya negeri Sabah kami akan membawakan Sabah Memilih. Kita membincangkan suhu politik di sana dan sudah pasti suara akar umbi, suara rakyat itu akan kami angkat untuk diterjemahkan kepada satu bentuk aspirasi yang seharusnya menjadi fokus oleh ahli-ahli politik yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Sekian saja Sabah Memilih. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.